Tiada keperluan ikhtiar darurat, kata Agong. Menurut Al-Sultan Abdullah, Baginda amat mempercayai keupayaan kerajaan untuk terus melaksanakan dasar dan penguatkuasaan bagi membendung wabak COVID-19. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah bertita, tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat di Malaysia. Buat masa ini, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Samsudin berkata, Baginda berpendapat kerajaan sekarang boleh dipercayai untuk terus melaksanakan dasar dan tindakan penguatkuasaan bagi membendung COVID-19. Katanya, Agung bertitah, tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat di Malaysia buat masa ini. Ahmad Fadil berkata, Al-Sultan Abdullah berpendapat kerajaan sekarang boleh dipercayai untuk terus melaksanakan dasar dan tindakan penguatkuasaan bagi membendung COVID-19. Katanya, setelah memperhalusi permohonan dan berbincang dengan Raja-Raja Melayu serta melihat situasi yang sedang dihadapi oleh negara, Al-Sultan Abdullah berasakan kerajaan sekarang berjaya menangani wabak ini dengan baik dan berkesan. Sri Paduka Baginda amat mempercayai keupayaan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri untuk terus melaksanakan dasar dan tindakan penguatkuasaan bagi membendung gejala wabak COVID-19 ini daripada terus merebak. Al-Sultan Abdullah berpendapat tiada keperluan buat masa ini untuk Sri Paduka Baginda mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian negara Malaysia, katanya. Ahmad Fadil berkata, Al-Sultan Abdullah berkenan memperhalusi permohonan yang dipersembahkan Muhyiddin Yassin di majlis menghadap di Kuantan Pahang pada 23 Oktober lalu. Katanya, permohonan tersebut ialah pelaksanaan darurat mengikut perkara 150 dalam kurungan 2B Perlembagaan Persekutuan untuk memerangi ancaman wabak COVID-19 di negara ini. Walaupun darurat tidak diisytiharkan, kata Ahmad Fadil, Agong mengingatkan ahli politik agar menghentikan segera segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Al-Sultan Abdullah turut berpendapat tiada perlunya ahli-ahli parlimen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu gugat kestabilan kerajaan sedia ada, katanya. Ahmad Fadil menambah, Agong turut menegaskan belanjawan 2021 yang akan dibentangkan di sidang parlimen akan datang amat penting pada rakyat untuk menangani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Justru peruntukan kewangan amat diperlukan oleh petugas barisan hadapan bagi melancarkan tugas dan tanggungjawab mereka, katanya. Pada masa sama, Ahmad Fadil menjelaskan Al-Sultan Abdullah amat prihatin terhadap kegelisahan seluruh rakyat ekoran daripada kenaikan mendadak beberapa kluster baru dan kes positif harian COVID-19 di seluruh negara. Katanya, Al-Sultan Abdullah yakin dengan semangat perpaduan dan juang yang tinggi seperti yang pernah dipamerkan bersama, rakyat negara ini mampu sekali lagi memerangi gelombang ketiga penularan COVID-19. Sehubungan dengan itu, Sri Paduka Baginda menyeru seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang dan khususnya fahaman politik agar mengetepikan segala perbezaan dan perbalahan untuk bersatu padu dan bersatu hati memainkan peranan masing-masing membantu kerajaan dan pihak berkuasa membendung COVID-19 demi keselamatan diri dan kesejahteraan negara yang kita cintai bersama ini. Al-Sultan Abdullah turut mengambil kesempatan ini mengajak seluruh rakyat untuk bersama. Sri Paduka Baginda berdoa semoga wabak ini dapat dibanteras dengan berkesan dan diakhiri dengan segera, katanya. Dalam pada itu, mesyuarat Muhyiddin dengan semua menteri besar dan ketua menteri esok dibatalkan. Perkembangan itu hadir selepas Muhyiddin gagal mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mengisytiharkan darurat. Pertemuan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan semua ketua menteri dan menteri besar esok dibatalkan. Perkembangan itu hadir selepas Muhyiddin gagal mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mengisytiharkan darurat. Mesyuarat yang dijadualkan dihadiri Menteri Besar pagi esok di Putrajaya
telah dibatalkan oleh pihak penganjur, kata mesej itu. Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Openg juga mengaktifkan semula programnya untuk esok yang sepatutnya dibatalkan awal hari ini. Terdahulu, Sultan Abdullah memutuskan untuk tidak memberi perkenan permintaan Muhyiddin untuk mengisytiharkan darurat. Bagaimanapun, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Samsudin berkata, baginda mengingatkan wakil rakyat agar berhenti bermain politik yang boleh mengancam kestabilan kerajaan. Awal hari ini, Muhyiddin dilaporkan memanggil Ketua Menteri dan Menteri Besar untuk hadir mesyuarat di Putrajaya esok. Perkara itu disahkan Pejabat Menteri Besar Selangor dan Pejabat Menteri Besar Perak. Jemputan Muhyiddin kepada seluruh Menteri Besar dan Ketua Menteri Negeri datang hanya beberapa minggu setelah veteran DAP Lim Kit Siang membidas ketiadaan Amiruddin, Menteri Besar Negeri Sembilan, Aminuddin Harun dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara NSC berhubung COVID-19. Mesyuarat itu yang dipengerusikan oleh Muhyiddin membincangkan lonjakan kes positif terbaru di Malaysia selepas pilihan raya negeri Sabah bulan lalu. Kerajaan Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang dipimpin oleh gabungan yang bertentangan dengan Kerajaan Persekutuan yang dipimpin Muhyiddin. Lim sebelum ini berkata, Chow telah memberitahunya bahawa dia tidak menghadiri perjumpaan itu kerana dia tidak dijemput. Mengapa kerajaan PN memutuskan untuk bermain politik dan bukannya menunjukkan contoh menyatukan semua rakyat Malaysia tanpa mengira politik parti dalam menghadapi gelombang baru wabak itu? Soal Lim ketika itu. Setelah tidak mendapat perkenan daripada Agong tentang permohonan darurat, Perikatan Nasional susun strategi baru lepas gagal dapat perkenan. Kabinet juga akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan lebih lanjut titah Agong. Kabinet Perikatan Nasional mengadakan pertemuan tidak rasmi di rumah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di Bukit Damansara malam ini, 25 Oktober, dalam usaha untuk menyusun semula strategi setelah yang di-Pertuan Agong menolak memberi perkenan untuk mengisytiharkan darurat. Sumber kerajaan yang maklum perkara itu mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa semua menteri hadir dalam pertemuan yang diadakan beberapa jam selepas yang di-Pertuan Agong secara rasmi menolak permintaan darurat oleh Muhyiddin yang diajukan pada hari Jumaat. Mesyuarat bermula sekitar jam 9 malam dan berakhir sekitar jam 11 malam. Perbincangan itu adalah mengenai keputusan yang di-Pertuan Agong, kata sumber kepada Malaysia Kini. Sumber itu menambah bahawa akan ada susulan dari pertemuan tidak rasmi malam ini dalam mesyuarat Kabinet khas esok 26 Oktober. Seterus, politik Muhyiddin sebelum ini membuat spekulasi bahawa Presiden Bersatu itu sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun, seorang pemimpin kanan bersatu yang bercakap dengan Malaysia Kini dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan menafikan spekulasi berkenaan. Kabinet membuat cadangan untuk darurat tetapi telah ditolak, jadi sekarang harus membincangkan strategi baru. Sidang Parlimen juga semakin hampir, kata sumber itu. Sekiranya Agong memberi perkenaan permintaan Muhyiddin untuk mengisytiharkan darurat, Parlimen dapat ditangguhkan dan Muhyiddin dapat mempertahankan kedudukan tanpa semak dan imbang, termasuk meluluskan belanjawan tahun depan tanpa melalui undian di Dewan Rakyat. Kerajaan menggambarkan cadangan pengisytiharan darurat sebagai langkah untuk memerangi pandemik COVID-19. Namun pengkritik mendakwa ia adalah usaha Muhyiddin mempertahankan kedudukannya di tengah spekulasi bahawa sekumpulan anggota Parlimen UMNO mungkin tidak lagi menyokongnya yang boleh menyebabkannya kehilangan majoriti di Parlimen. Muhyiddin mempunyai majoriti tipis di Dewan Rakyat, yaitu hanya 113 dari 222 ahli Parlimen yang menyokongnya. Sekiranya 3 ahli Parlimen yang sebelum ini menyokongnya beralih sokongan, ia sudah cukup untuk menjatuhkan kerajaan.
Muhyiddin mengeluarkan kenyataan itu 30 menit setelah pertemuan tidak rasmi itu selesai. Muhyiddin tidak ada menyebut apa-apa tentang berundur. Awal malam ini beberapa kenderaan bercermin gelap tiba di kediaman Muhyiddin. Bagaimanapun, kamera wartawan dapat merekam beberapa yang hadir. Antara menteri yang dilihat termasuk Arina Harun, Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Ismail Sabri Yaakob, Rizwan Yusof, Razidin M. Serabanan, Edmund Santara, dan Nuraini Ahmad. Sumber kerajaan yang bercakap dengan Malaysia kini juga mengesahkan bahawa Muhammad Azmin Ali dan Wika Siong juga adalah antara yang hadir. Mereka mula beredar pada pukul 11 malam. Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa yang juga Setiausaha Agung BN dilihat merupakan individu terakhir yang beredar dari kawasan itu. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online.